Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وتمسك بسنة رسوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan pada diri ini dan menyeru sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan ini diberkati di dunia lagi dan di akhirat pula. Hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Integriti Teras Ummah Sejahtera. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepimpinan merupakan satu perkara yang penting dalam memberi kesan perubahan kepada umat manusia pada zaman dan tempat. Melalui Al-Quran lah kita dapat mengambil pengajaran penting daripada beberapa kisah Nabi-Nabi, seperti mana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang berhadapan dengan kesesatan Raja Namrud. Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan kezaliman Firaun. Manakala Nabi kita Sidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan keangkuhan dan kejahilan Abu Lahab, Abu Jahal dan pimpinan jahiliyah yang lain. Maka kita hari ini kita juga berhadapan dengan kerapuhan akidah. Setiap masa dan tempat sentiasa berlaku pertembungan antara hak dan yang batil, kebenaran dan kesesatan, keadilan dan kezaliman, Islam dan jahiliyah, cahaya keimanan dan kegelapan kekufuran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyerumu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapnya dengan
adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Kana sami'an basira. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan perlu ada toleransi serta beramanah ketika melaksanakan tanggungjawab. Kita itu perlu menitik berat nilai integriti dan kejujuran dalam kehidupan. Malah perlu memastikan setiap tugasan dapat dilaksanakan dengan penuh amanah. Amanah bukan satu perkara yang remeh dan tidak perlu diambil serius. Bahkan ia merupakan tanggungjawab yang sangat berat yang mesti dilaksanakan dan hak yang mesti ditunaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan menerusi surah Al-Anfal ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai mereka yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi pemimpin yang adil serta beramanah, dan dalam masa yang sama mengecam dengan kerosakan dan penderitaan bagi pemimpin yang tidak amanah serta yang mengkhianat kepercayaan yang diberi. Ingatlah amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa inna rajula liyakdhibu wa yataharra hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Berhatilah kamu dengan penipuan. Sesungguhnya penipuan membawa kepada maksiat dan maksiat membawa kepada neraka. Seseorang itu akan berterusan dan bersungguh-sungguh menipu sehinggalah dia dicatatkan sebagai penipu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah dalam kepimpinan menjadi punca kebahagiaan
atau penderitaan hidup di dunia dan di akhirat, kita sentiasa ingat bagaimana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abu Zar. Abu Zar telah datang bertanya tentang jawatan ketika mana sahabat-sahabat yang lain dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau sendiri tidak diberikan sebarang jawatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamatun illa man aqadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Rawahul Muslim. Kata Nabi, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah. Sedangkan jawatan itu adalah satu amanah. Dan pada hari kiamat telah kehinaan dan penyiksaan yang akan menimpa kecuali orang yang telah mengambilnya dengan hak dan menunaikan tanggungjawabnya." Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan doa yang sentiasa dimakbulkan datangnya dari seorang pemimpin yang adil. Begitu juga di akhirat nanti, pemimpin yang adil akan dipayungi di bawah naungan atau teduhan bayangan Arash. Di bawah bayangan Arash Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan satu janji yang kecil, dan ia juga bukan satu janji yang mudah dicapai, kecuali bagi mereka yang sentiasa bertakwa dalam meneruskan amanah kepimpinan serta tidak menjadikan hamba hawa nafsu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berwasiat tentang 5 perkara yang mesti ada pada pemimpin yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jujur dalam pimpinan itu. Maka yang pertama ialah benar dalam percakapan, menjaga rahsia, menunaikan segala janji, sentiasa memberi nasihat kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Yang terakhir ialah menunaikan segala kewajipan yang diamanahkan dengan tulus dan jujur. Penghayatan amanah seperti menjaga rahsia individu, keluarga, tempat bekerja, organisasi, dan yang paling penting ialah amanah negara. Manusia yang tidak menegakkan nilai integriti, kejujuran dan amanah boleh membawa kepada amalan rasuah dalam kehidupannya. Amalan rasuah pula bukan sahaja mengkhianati amanah,
malah menzalimi hak orang ramai, orang sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebarang daripada harta dengan dosa sedangkan kamu mengetahui salahnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di keadaan saat ini, bumi Palestin begitu rakus diserang oleh rejim Zionis Israel. Angka kematian dan kesejahteraan rakyat Palestin dijangka terus meningkat saban hari apabila rejim Zionis Israel mempergiatkan serangan dari semasa ke semasa. Alhamdulillah, kita melihat kesedaran rakyat Malaysia, khususnya anak muda, bersatu hati menentang kezaliman Zionis Israel melalui media sosial. Isu yang berlaku di Palestin ini adalah isu penting untuk menyatukan hati umat Islam yang beriman dan kasih kepada tanah suci Baitul Maqdis. Seharusnya seluruh umat Islam, khususnya negara-negara Arab dan negara Islam yang lain, lantang menentangkan tindakan zalim Zionis Israel. Namun malangnya ada sebahagian negara ini melaksanakan dasar normalisasi dengan negara haram Israel yang salah dan sesat serta bercanggah dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati umat Islam di Palestin, di Gaza, dengan memberi pertolongan kepada para pejuang Islam di sana yang ikhlas untuk perjuangkan agama Islam dan tanah suci Baitul Maqdis. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin merumuskan kepada beberapa intipati, yaitu yang pertama, wujudkan persaudaraan dan kasih sayang sesama manusia serta mengamalkan sikap saling bersikap lemah lembut dan sentiasa bertimbang rasa antara sama kita. Kedua, pembudayaan nilai integriti perlu dititik beratkan dalam kehidupan seharian agar tidak menyimpang dari matlamat asal tujuan kehidupan. Yang ketiga, penghayatan terhadap nilai-nilai yang baik perlu diterapkan dalam diri seseorang bagi menjadi penyuluh jalan ke arah kebaikan. Yang keempat, menjauhi amalan rasuah dalam kehidupan dalam membina sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika. Yang kelima, kita bertanggungjawab menyatakan pendirian kita
dan sokongan terhadap penduduk Palestin yang bermati-matian mempertahankan dan membebaskan negara mereka dari cengkaman rejim Zionis Israel, kerana mereka berhak mendapat kebebasan di tanah air mereka sendiri. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha laghafur. Innallaha laghafurun ghafur. Demikianlah janji balasan Allah yang melimpah-limpah itu. Dan sesiapa yang membalas kejahatan orang sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian dia diinaya lagi, demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Dalam pada itu ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.